Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi ini merupakan video untuk penjelasan berkenaan dengan penerangan jawapan untuk set 4. Sebab set 4 ni saya jadikan sebagai latihan, latihan untuk belajar untuk buat kukuhkan kefahaman. Okey, jadi kita lihat untuk soalan yang dalam set 4 ni. Soalan dalam set 4 ni kita ada 4 soalan dan soalan pertama ni adalah kinematik gerakan linear, dan topik ni kita tidak akan pelajari dengan lebih dalam lah, sebabnya soalan ni susah kalau awak tak ada basic kepada pengamiran dan pembezaan. Okey, yang kedua, soalan yang kedua ni merupakan tajuk penyelesaian segitiga. Kalau tak ada basic trigonometri pun susah juga, tapi biasanya yang ini sepatutnya menjadi topik yang paling senang lah. Tapi tak apa, kita elakkan sebab nanti kita kena lakar segitiga kan. Lakar segitiga dalam bentuk ambiguity. Jadi kena tahu yang itulah. Okey, tak apa. Saya tak ajar yang ni jadi tak payah jawab. Jadi kita kena jawab soalan nombor 3 lah. Sebab soalan nombor 3 ni tajuknya berdasarkan matematik moden dan tajuknya adalah pengaturcaran linear. Okey. So kita pun ambil soalan ni, kita jawablah soalan 3 ni dan kita baca soalan ni satu persatu. Okey. Kita lihat kat sini, seorang tukang jahit membuat dua jenis pakaian, iaitu seluar panjang dan kemeja. Dimaklumkan bahawa X seluar panjang dan Y kemeja. Jadi kita pun nyatakan X sebagai seluar panjang dan Y ialah kemeja. Okey. Kemudian, kos untuk menghasilkan sehelai seluar panjang ialah RM80 dan sehelai kemeja ialah RM40. Dia cerita pasal duit lah. Cerita pasal duit. Jadi duitnya adalah RM80 dan RM40 lah. Jadi kita pun tulis kat sini dalam kurungan RM80 dalam kurungan RM40. Maksudnya soalan ni merujuk kepada harga setiap satu objek. Setiap satu nilai lah, setiap satu seluar harga dia RM80 dan setiap satu kemeja RM40. Itu maksud dia. Dan dekat sini dipecahkan kepada 3 ayat. 3 ayat ni maksudnya 3 situasi. Jadi kita kena buat 3 ketaksamaan untuk 3-3 situasi ni. Jadi untuk yang pertama, situasi dia apa? Kita kena tulis. Okey. So kita pun baca dulu soalan ni. Jumlah maksimum seluar panjang dan kemeja ialah RM80. Jadi kita pun tulis seluar panjang ni sebagai X. Kemudian dikata jumlah kan. Maksudnya jumlah tu hasil tambah. Kemudian X campur Y dan maksimum ni maksudnya jangan lebih lah. Kita kena guna simbol kurang dan sama dengan 80. Jadi kita punya ketaksamaan kita ialah X campur Y lebih kurang dan sama dengan 80. Ini adalah ketaksamaan untuk soalan yang pertama. Jadi jumlah maksudnya hasil tambah, maksimum maksudnya simbol dia jangan lebih. Okey. Yang kedua, bilangan kemeja mesti melebihi bilangan seluar panjang sekurang-kurangnya 5. Ni kita baca macam mana? Kita baca kemeja kan? Okey, kemeja ialah Y. Mesti melebihi seluar panjang maksudnya Y lebih X. Y lebih X. Jadi kita pun tulis tolak sebab perkataan melebihi. Ni maksudnya kena buat rumus dia lah. Tengok rumus tu. Siapa melebihi siapa maksudnya seseorang tu tolak dengan seseorang tu lah. Contohnya X lebih Y, X tolak Y. Kalau Y lebih X maksudnya Y tolak X. Okey, jadi kalau kemeja lebih seluar panjang maksudnya kemeja tolak seluar panjang lah. Jadi kat sini kita ada satu lagi simbol, simbol sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya maksudnya jangan lebih Jangan lebih, kita gunakan jangan lebih pula. Simbol sekurang-kurangnya maksudnya jangan kurang Jangan kurang maksudnya kena lebih lah. So kena lebih dengan 5. So kita gabungkan Y tolak X lebih besar dan sama dengan 5. Kita tulis kat sini 2i, maksudnya Y tolak X lebih besar dan sama dengan 5.
Okey, itu kena faham konsep siapa lebih siapa. Kalau siapa lebih siapa maksudnya sesuatu tu tolak dengan sesuatu yang lain. Okey. Selesai untuk yang ni, kita tengok yang ketiga pula. Kos minimum bagi menghasilkan, dia ada cakap minimum kan. So minimum ni maksudnya simbol jangan kurang minimum dengan sekurang-kurangnya ni adalah simbol yang sama. Jadi kita katakan jangan kuranglah, kena lebih. Minimum tu jangan lebih. Jangan lebih pula. Minimum tu jangan kurang. Okey, mesti lebih lah, mesti lebih. Kalau kita katakan minimum tu maksudnya kalau awak kata awak bawa duit sebanyak RM3, jadi awak contohnya awak nak beli gula-gula lebih daripada 2. So minimum 2 lah kan. Minimum tu 2, jadi awak boleh beli 3, awak boleh beli lebih. Tu contoh dalam duit RM3 tu. Ataupun kita bagi contoh lain, markah lulus minimum 40% kan. Markah lulus minimum 40%. Maksudnya paling sikit lulus markah adalah 40%. Jadi kita pun tulislah mesti lebih lah, mesti dapatkan lebih supaya kita lulus. Janganlah kurang, kalau kurang nanti jadi gagal kan. Okey, jadi minimum ni kita ingat simbol dia mestilah lebih dan sama dengan. Kemudian menghasilkan pakaian. Pakaian ni ada dua lah, ada seluar, ada kemeja. So kita pun tulis X campur Y. X campur Y. Kemudian dibagi harga kat sini 3,200 dalam bentuk RM. Jadi bila dalam bentuk harga, kita faham ni adalah cerita pasal harga. Ni cerita pasal harga. Jadi kita kena masukkan harga lah. So kita pun buat 80X campur 40Y. Kita katakan lebih dan sama dengan sebab minimum minimum 3,200. Ni cerita pasal harga. Siaplah. Kalau rasa nak kecilkan boleh je. Kalau nak kecilkan apa ni dia punya nombor ni kita bahagikan dengan 10. Kita buang kosong belakang ni, kita kecilkan, dia dapat 8X tambah 4Y lebih besar dan sama dengan 320. Kan? Sebab buang 1 kosong je. Lepas tu awak rasa nak bahagi lagi dengan 4, boleh. Contohnya masing-masing ni boleh bahagi dengan 4 kan, nak kecilkan lagi. So kita kecilkan lagi. 320 bahagi 4 boleh. Okey, 8 bagi 4 boleh. 4 bagi 4 pun boleh. So maksudnya semua ni boleh difaktorkan dengan nombor 4. Jadi kita pun buatlah 2X tambah Y lebih besar dan sama dengan 80. Ni paling kecil lah yang kita boleh dapat. Seeloknya kalau kita kecilkan, sebab nanti kita nak lakar lebih senang. Bila nak lakar tu nombor dia tak ada dah terlalu tinggi kan. Nombor dia kecil je. Okay. So kita selesai dah siap buat 3 ketersamaan ni, baru kita buat plotting untuk soalan B. Macam biasa plotting ni kena baca dulu soalan. Okay, baca dulu soalan. Dikatakan menggunakan skala 2 cm kepada 10 helai pakaian pada kedua-dua paksi, maksudnya sifir 10 yang kita boleh gunakan. Jadi kan, kalau kita guna sifir 100 tak boleh kena gunakan sifir 10. Pada dua-dua paksi, maksudnya paksi X dengan paksi Y. Sifir 10 lah. Dan kita kena lorekkan rantau R yang memenuhi situasi dekat atas. Alright. So kita pun ada 3 ketersamaan ni, kita kena lakar graf. Kita nak elakkan daripada salah lakar, better kita plotting dulu Jadi kalau nak plotting ni, mestilah bentukkan ketersamaan YMX tambah C. Maksudnya Y kat depan, X kat tengah dan C kat belakang lah. C ni sebagai pemalar. Okey, kita tengok satu-satu. X campur Y lebih kurang dan sama dengan 80. Jadi kita nak Y kat depan, so kita pindahkan X. Kan? Kita pindahkan X, dia jadi negatif. Siaplah macam ni. Kemudian yang kedua, kita nak pindahkan X. So Y tolak X lebih besar dan sama dengan 5 ni, kita pindahkan X tu jadi positif. So negatif X jadi positif X. Dan yang ketiga, kalau kita pindahkan ke kanan, dia akan jadi negatif 2X. So kalau kita baca kat sini 2X tambah Y lebih besar dan sama dengan 80. So pindahkan X dia akan jadi negatif 2X. Siaplah macam ni, settle. Jadi maksudnya kita dapat dalam bentuk YMX tambah C. Kan? Masing-masing dalam bentuk YMX tambah C, baru kita boleh plotting.
Kita kena plotting, buat macam ni lah. Kita kena ada dia punya apa orang panggil template macam ni. So template ni penting sebab apa? Dia tak ada markah tapi dia nak memudahkan kita untuk lakar graf. Okey, untuk lakar graf. Jadi kita pun buat template ni pada semua ketaksamaan tu sebab satu ketaksamaan bersamaan dengan satu garis. Jadi ada total 3 garis. Kita ada total 3 garis. Okey, kita mulakan yang pertama dulu. Masing-masing mestilah mulakan dengan kosong. Masing-masing mesti mulakan dengan kosong dan kita ambil belah kanan sahaja. Ni, negatif X tambah 80 ni kita tekan je kat kalkulator ni. Negatif X tu kita gantikan dengan kosong lah. Negatif kosong tambah 80. So dapat jawapan 80. Lepas tu kita kan guna sifir 10. Kan 10 adalah pakaian kan. So sifir 10 kita guna. Mungkin kalau kita letak 40 kat sini. So kita letak dalam X ni kita tukar jadi 40. Jadi kita nak jadikan X tu sebagai 40 kan. Contohlah. Sini 40. So apakah jawapan dia? Okay, negatif 40 ataupun negatif X tambah 80 kan. Maksudnya negatif X ni kita tukar dengan 40. So dia jadi macam ni. Okay, kita dapat 40 jawapan dia. Maksudnya kita tukar 40 dapat 40. Kalau kita tukar 80 dalam tu dia akan dapat kosong. Sebab kita nampaklah benda tu menaik dan benda ni akan menurun. Ni kalau awak belajar ubahan langsung awak tahu ubahan songsang. Kalau awak nampak ni bentuk ubahan songsang ni. Okey. So kalau awak lihat kalau saya ambil 80 kat dalam kurungan ni, so negatif 80 tambah 80 akan dapat kosong. Jadi ini adalah plotting kita. So koordinat yang awak nak plot nanti awak kena tandalah 0 80, lepas tu 40 40, lepas tu 80 kosong. Nanti awak kena tandakan dan gariskan dalam satu garis lurus. Nanti dapatlah satu garis lurus macam ni. Okey, bentuk menurun. Okey, next. Yang kedua adalah X tambah 5. X tambah 5 maksudnya kita gantikan X tu dengan kosong. So kita pun buat kurungan. Kita buat kosong tambah 5. Okey, kurungan kosong tambah 5 macam ni. Sebab X tambah 5 sahaja yang kita ambil. So jawapan dia akan dapat 5 lah, genap. 5 genap. Lepas tu kita guna sifir apa-apa pun, sama ada nak guna sifir 20 ke, nak guna sifir 40 ke, tak kisah. Sebab apa? Sebab kita letak je apa-apa nombor. Memang dapat jawapan. Pastikan jawapan tu positif dan nombor bulat. Jangan ambil nombor yang ada dalam bentuk poin-poin atau pecahan. Kalau dapat nombor poin-poin atau pecahan, kita tukar nilai lah. Kita tukar nilai X supaya dapat nombor bersih macam sekarang ni. Contohnya kalau kita ambil 20 kan, kita dapat 25. Kalau kita ambil 40, kita dapat 45. So apa-apa nilai yang kita boleh letak yang kita rasa kita nak plot. Dia akan jadi mudah lah. Okay, last adalah negatif 2X tambah 40. So kita tekan negatif 2. X kita buat kurungan. Mungkin kita letak kosong sebab kita mulakan dengan kosong kan. So tambah 80. Kita akan dapat 80. Sebab kita pilih kosong. Lepas tu kita buat tukar pula dengan nombor 20. Kita tukar dengan nombor 20. So X katakan nombor dia adalah 20. X katakan 20. So kita dapat berapa? Okay, kita dapat 40. So sini 40. Kalau X tu 40, mungkin dia akan dapat kosong lah. Sebabnya tekan kalkulator. So kita gantikan 40 dalam kurungan tu. Kita dapat kosong. Dalam tiga-tiga plotting ni kita boleh lakar graf. So kalau nak lakar graf, kita akan dapat macam ni lah bentuk segitiga. Kita dapat dalam bentuk segitiga. Ni. Ni saya besarkan. So saya nak awak lihat soalan ni. Kalau awak lihat dia ada kat plotting ni saya tunjukkan garisan dia. Kalau awak nampak, dia gunakan sifir 10. Dia gunakan sifir 10. So sini kosong kan? Kosong, 10, 20 dan seterusnya pada paksi Y. Dan pada paksi X juga sama.
Sebabnya kita gunakan sifir 10 pada kedua-dua paksi. Kalau betul, okay, good. Just kita nak tahu betul ke awak guna sifir yang betul. Lepas tu, garisan ni kita ada nama Y sama dengan negatif. Sekejap. Ni Y kurang dan sama dengan negatif X tambah 80 tu lebih kurang macam ni lah. Ni garis dia. So kita tengok dia punya garisan pertama. Ni garisan pertama I. Ni I. So kita tengok betul ke plotting dia macam apa yang kita buat. So kita tengok. 0, 80. So sini 0, 80 betul. Kemudian 40, 40 betul ke? 40, 40. So sini 40 kan? 40, sini 40. So kita baca, kita jumpa kat sini. Nampak? Dia punya plotting tu betul. Sini plotting dia, sini plotting dia. Sini plotting dia, situ plotting dia. So digariskan, garis lurus sampailah dapat garis lurus yang betul. Dan last sekali, 80 kosong. Okay, maksudnya X tu 80, Y dia kosong. So sinilah kedudukan dia. So betul. Satu garis lurus. Satu garis lurus ni, yang warna merah ni, merupakan garisan pertama. Memang kena lukis dalam kertas graf sebab kita dapat sukatan yang betul. Okey. Kemudian garisan yang kedua pula, kita plotting, kita dapat macam ni. So X0, Y5. Okey, X0, Y5. So sini nampak tak? Sini X0, Y5. Dekat sini. Dia separuh daripada 10. Kan? Ni 5 ni. So kalau sini 0, sini 5, tengok lagi seterusnya. Kalau X tu 20, Y dia 25. So kalau sini X dia 20, Y dia mestilah 25. Sinilah 25. Kan? Sekejap saya tengok balik. Sinilah 25. Separuh. Okay, separuh sini. So betul lah sini. Kan? X20, Y25. So sini dia punya kawasan. So betul lah ni garisan kedua. Ni garisan kedua dia. Dan 40, 45. Okey, sini 40, sini 45. Sinilah garisan dia. So betul. 40 sini. Sekejap Okey, 40. Kemudian sini tarik. Betul lah sini 45 kan? Betul lah. So koordinat dia betul. Apa yang dia lakar ni betul macam apa yang kita plot. So sini betul dia punya kawasan dan gariskan penuh panjang macam ni dapat satu garis lurus. Dia dapat satu garis lurus lah yang sangat panjang. Sebab tu plotting tu penting sebab kita nak lakar graf yang perfect. Jadi kita pun tulis ni merupakan garisan kedua. Okey, ni garisan kedua. Kemudian garisan ketiga 080. Okey, sama 080 kat sini. Saya guna warna hijau lah. Okey, kat sini. Kemudian 2040 maksudnya X tu 20, Y tu 40. So kat sinilah. Okey, kat sini. Okey, betul. Kemudian X tu 40, Y tu kosong. So sinilah X tu 40, Y tu kosong. So kita dapat satu garis penuh. Satu garis penuh ni betul garis lurus. So yang ni merupakan garisan ketiga. Okey. So ingat lakar dengan baik, plot dengan baik supaya kita dapat graf yang baik. Ni 3 Jadi kita pun lorekkan kawasan R di mana kita ikut simbol lah. Kalau garisan pertama, okey, garisan pertama ni yang saya catat ni dikatakan simbolnya kurang. So kalau simbol dia kurang maksudnya bawah garis. Simbol dia bawah garis kat sini. Sini pun sama betul. So ada dua kawasan bawah garis, ada kawasan kiri dengan kawasan kanan. Okey, sebab digunakan simbol kurang. Kalau simbol lebih maksudnya atas garis. So kalau nombor 2 ni kan, di atas garis lah. So atas. Dia ada 3 kawasan Dia ada 3 kawasan. So awak tengok kat sini. Garisan kedua gunakan simbol lebih dan sama dengan, so atas. Jadi garisan ketiga pun guna simbol lebih dan sama dengan, so dia ke atas. Jadi garisan ketiga ni atas maksudnya atas garis ni ke sini dan ke sini. Jadi anak panah yang paling banyak kawasan adalah R. R ni ada 3 anak panah. Maksudnya memuaskan 3-3 ketaksamaan.
Jadi kita lorekkan kawasan R dan kita tuliskan huruf R. R sebagai rantau. Kalau lupa nak tulis R, saya galakkan supaya awak tulis. Tulis je R tu. R ialah lorek, kawasan lorek. Jangan lupa untuk tulis R. Okey. Itu cara kita nak lakar graf dengan baik. Bila lakar graf dengan betul, semua betul, 3 markah. Okey, next. Menggunakan graf. Okey, menggunakan graf. Oops. Sekejap. Ni, menggunakan graf yang dibina di 14B, ni graf yang saya ajar. Okey, kita cari bilangan minimum kemeja yang dihasilkan. Jadi bilangan minimum kemeja tu kan Y. Kalau tak ingat kemeja tu siapa, boleh rujuk balik daripada atas. Atas ni saya dah tulis X ialah seluar panjang, Y ialah kemeja. Jadi dia nak bilangan minimum tau, kemeja. Jadi kita tengok bilangan minimum Y. So Y yang paling minimum adalah 30. Sebab apa? Sebabnya dekat kawasan lorek ni yang kita nak fokus. Kita fokus kawasan berlorek je. Dan kalau kita fokus kawasan berlorek, kalau paling minimum, okey, kalau paling minimum tu maksudnya paling rendah lah. Kawasan lorek yang paling rendah. Jadi kawasan lorek yang paling rendah untuk paksi Y, maksudnya kita baca dari atas ke bawah. Kan huruf Y, kita baca paksi dia kan atas ke bawah saja. Jadi kawasan lorek yang manakah paling minimum? Yang paling minimum mestilah di bawah. Kawasan lorek di bawah. Dan di atas adalah maksimum. Kalau ditanya kalau ditanya bilangan minimum seluar panjang, jadi bacaan dia kita akan baca dari kiri ke kanan. Ni kalau X lah, paksi X kan. Maksudnya yang ni minimum, yang ni maksimum. Maksudnya kawasan lorek di kiri lebih minimum dan kawasan lorek di kanan lebih maksimum. Itu kalau bacaan X. Kalau bacaan Y dia macam atas ke bawah sahaja. Jadi sinilah kawasan minimum 30 Tengok betul-betul. Dia betul-betul kat hujung lorek ni. Jadi Y sama dengan 30. Itulah Y sama dengan 30. Okey, kemeja sama dengan 30 lai. Okey, cost maksimum. Dia cakap pasal cost maksimum pula. Soalan nombor 2 Soalan 2, cost maksimum. Cost ni melibatkan duit. Jadi, duit tu kita kena kaitkan balik dengan harga punya persamaan. Inilah harga punya persamaan. 80 dengan 40 ni. Seluar panjang RM80, kemeja RM40. Ni kita tulis K sama dengan 80X tambah 40Y. Sebab apa? Di situ pasal keuntungan ataupun kos. 80 ni maksudnya X punya harga, seluar panjang punya harga, dan 40 ni maksudnya kemeja punya harga lah. Dan dia nak kos maksimum bagi pakaian tersebut. Dan pakaian ni dua-dua pakaian tau. Bukan satu sahaja tapi dua-dua pakaian. Jadi maksimum ni kita tengok bucu daripada lorek kan. Sebab saya dah cakap, fokus kita adalah kawasan lorek. Okey, jadi kita tengok 3 bucu lah. Bucu ni jangan ambil. Bucu ni jangan ambil sebab bucu ni dekat-dekat dengan paksi Y. Dekat-dekat dengan paksi Y ke, dekat-dekat dengan paksi X ke, jangan ambil. Tolong ambil bucu antara 3 bucu ni yang paling jauh daripada paksi. Jadi kalau nampak yang paling jauh daripada paksi ni kat sini. Ni maksimum. Ni minimum. Bucu minimum. Kan? Bucu minimum, bucu maksimum. Jadi dalam bucu maksimum ni, bacaan dia macam mana kita nak baca kalau dia punya, apa panggil, bucu dia berada dekat tengah-tengah. Ni lah, awak tengok dia tengah-tengah kotak ni kan kotak dia, tapi bucu dia kat tengah-tengah kotak. So macam mana kita nak ambil? Adakah kita ambil 37 atau 38? 3842 ataupun 3742. Kita tak boleh bundarkan nilai X kita tak boleh bundarkan ke kanan. Sebab kalau kita bundarkan ke kanan, dia akan terkeluar daripada kawasan lorek. Tengok kat sini. Kalau saya ambil satu garis ni. Sekejap ni kan garis ni kalau saya ambil, dia dah terkeluar daripada kawasan lorek. Nampak tak? Dia terkeluar daripada kawasan lorek. Dan kalau saya baca kat sini, saya dapat 38 tau. Saya tarik kat sini. Oops. Ni 38. Kita tak nak ambil kawasan terkeluar daripada lorek. So 38 tidak diterima.
Jadi kita genapkan nombor tu. Kalau dia terlebih sikit je tapi tak masuk 38, ambil je 37. Ambil je 37 ni sebab dia kawasan belurik. Kawasan belurik yang orang kata tak terlebih lah. Jadi kita ambil 37 ni. Dan bacaan untuk Y ni macam mana? Bacaan untuk Y ni pun sama. Jangan kita bundarkan ke atas ni. Ni kan bacaan dia 43. Okey, ni bacaan dia. Kalau kita bundarkan dia ke atas, ada punya plot dia kat bawah tau. Tengok plot dia kat bawah. Tak sampai pun kat atas. Kalau kita naik atas, dia dah terkeluar daripada kawasan plot tu. Dia terkeluar sikit je. Ni dia terkeluar sikit je. Kan? So awak tengok betul-betul kita dapat 43. So sini 43 kan. Jadi awak ambil kat sini salah. Jadi kita kena turun satu. Turun satu dan jadi 42. Ambil yang terdekat je. Janganlah kita bundarkan dekat 43. Jangan kita pergi bundarkan dekat 38. Jangan Kalau 3843 ni salah. Sebab kita pergi bundarkan kawasan luar lorik. Jadi jawapan dia ada dua sebenarnya. Ada jawapan dia boleh jadi 3743 atau 3742. Tapi lebih tepat 3742 lah. Sebab awak tengok dia punya jawapan dia kat sini. Okey, dia punya apa panggil? Bundaran yang terdekat. Bundaran yang terdekat. Kita tak boleh ambil. Kita boleh ambil 3743 dan kita boleh juga ambil 3742. Tak ada masalah. Tapi lebih tepat 3742 lah. Sebabnya dia betul-betul berada dekat garisan. Okey? Dia betul-betul berada dekat garisan. Sini pun boleh kalau awak ambil tak ada masalah. 3743 pun tak ada masalah Cumanya kita nak elakkan daripada kawasan tu lah, kita kena bundarkan. Okay, bundarkan jadi rendah sikit. So kita pun tulis jawapan dia kat sini. Kita gantikan nilai X dengan Y tu dengan koordinat yang kita dapat. Ni titik optimum Ni titik optimum. So kita pun bundarkan, kita gantikan. So harga dia ialah 80 kali dengan 37 tambah 40 kali dengan 42. So berapa RM? Berapakah harga dia? Kita kira 80 kali 37 tambah 40 kali 42. So kita dapat 4640. Okey, biasanya jarang kita jumpa soalan ni yang orang kata plot dia dekat titik optimum ni betul-betul macam tengah-tengah kotak. Dia tengah-tengah kotak jadi kita jadi keliru. So bila awak rasa awak jadi keliru, cuba awak kebelakangkan sikit koordinat tu. Jangan ke depan kan, tapi kebelakangkan sikit je. So kalau awak rasa awak dapat plot yang 3843 tu kan, cuba kebelakangkan jadi 3742. Kebelakangkan sikit sahaja. Okey. So itu sahaja berkenaan dengan pengaturcaraan linear, cara kita nak menyelesaikan soalan ni lah. Okey, soalan dia senang, boleh dapat 10 markah. Okey, jadi kita lihat lagi sambungan video ni berkenaan dengan soalan lagi satu iaitu nombor indeks. Ni soalan nombor 4. Okey, kita baca dulu soalan nombor 4. Siapa yang nak buat soalan nombor 3 tu boleh buatlah, sebabnya saya tak akan post video ni sebab awak yang boleh postkan dekat YouTube kan. Okey. Yang soalan nombor 4 ni, kita tengok soalan ni, jadual 3 di bawah menunjukkan harga bagi 3 barang yang dijual di sebuah kedai pada tahun 2015 dan tahun 2017. Rajah 7 menunjukkan carta pai di bawah menunjukkan perbandingan jualan bagi ketiga-tiga barang tersebut. So kita tengok tahun dia, kita ada tahun 2015 dan kita ada tahun 2017. Kita ada 2 tahun lah. Tapi dekat dalam jadual ni dia ada 3 item sahaja. Dia ada payung, dia ada kasut, dia ada beg. Maksudnya ada 3 barang sahaja. Kemudian dia bagi tahun dia bagi tahun dan dia bagi harga sahaja. Dia bagi tahun dan dia bagi harga. Jadi kita pun bolehlah buat satu konklusi bahawa kita boleh cari indeks harga. Kita boleh cari indeks harga bagi tahun 2017 berasaskan 2015. Sebabnya kita ambil tahun 2017 berasaskan 2015. Kita boleh buat table yang barulah. Okay, next soalan dia, dia bagi carta pai dan carta pai ni kena ingat dia adalah pemberat sebab ini adalah carta penggunaan bahan tersebut.
Ni carta pie dia. So kita pun buat lagi satu table iaitu pemberat. So table pemberat untuk payung ialah 120 darjah. Oops. 120 darjah. Kemudian beg berapa tak tahu. Kasut ialah 180 darjah. Okey, jadi beg tu kita boleh carilah. Kalau carta pie tu kan bentuk bulatan. So kita ambil bentuk bulatan tu 360 kan. Kita tolak dengan 120, kita tolakkan dengan 180. So kita dapat 60 untuk beg. Kita dapat pemberat beg kita ialah 60. Okey, jadi table untuk indeks harga ni awak boleh cari dululah. Awak boleh cakap 54 bahagi 40. Okey, 54 bahagi 40 darab 100. Ni awak nak cari indeks harga kan, awak tulis dulu kat tepi lah. So dapat 135. Ni kita boleh cipta sendiri. Sebab apa? Sebab kita nak maklumat tu supaya lengkap. Kemudian kita ada 90 bahagi 75 darab 100. Okay, kita dapat 120. Cuma nilai X je yang kita tak tahu. Dan sebabkan tu kita tak tahulah nilai indeks harga bagi 17-15. Okay? Dan kita dah siap buat macam ni, barulah kita boleh selesaikan soalan A. Okey. So kita baca soalan. Harga semua barang tersebut meningkat sebanyak 10% dari tahun 2017 ke tahun 2018 dan peratus peningkatan secara purata sebanyak 36.95% pada tahun 2018 berbanding tahun 2015. Dia buat tahun baru lagi. Kat situlah saya cakap. Sebabkan tu awak kena catatkan maklumat supaya dia lengkap. Okey, awak kena catat maklumat supaya dia lengkap. Jadi saya pun tengok lagi kat sini. Dia cakap harga semua barang tersebut meningkat sebanyak 10% dari tahun 2017 ke tahun 2018. 10% tu dari tahun 2017 tau. Jadi kita ada tahun baru kita 2018. So meningkat 10% dari 17. So kita pun buat meningkat 10%. So 10% adalah inilah 110. Sebab meningkat sebanyak 10%. Kemudian bahagikan dengan 100. Okay, 110%. So maksudnya 110 per 100 darabkan dengan tahun 2017. Sebab dia kata dari tahun 2017. So kita pun darab dengan tahun 2017 tu RM54. So harga bagi tahun 2018 ialah 59.4. Okey, ni RM 59.4. Kemudian untuk barangan kasut pula kita pun buat benda yang sama. Dia kata semua barang sama je 10%. Jadi kita pun tulis 110 per 100 darabkan dengan RM90. So dapat RM99. Genap. Okey. Siaplah. Ni tak tahulah X dia berapa kan. Okey. So sekarang ni kita tengok soalan ni, hitung harga kasut itu pada tahun 2018. Dia tanya harga kasut tau. Jadi harga kasut ni kita dah dapat dah RM99. Jadi awak buat lah jalan kerja tadi yang awak buat tu. Katakan kita nak peningkatan kan 100 campur dengan 10%. So kita pun dapat 110%. Lepas tu kita kira 110 per 100 darabkan dengan harga kasut yang tahun 2000 ni. Tahun 2000 ni lah. Tahun 2017. Jadi saya buat catatan sikit. Yang ni menunjukkan harga kasut 2017 harga kasut 2017. So kita dapat RM99. Tu je lah soalan tu yang ditanya. Saya saja je letak maklumat banyak-banyak ni sebab nak kasih dia nampak lengkap. Kan? Okey. Soalan yang kedua. Cari indeks perubahan bagi tahun 2017 berasaskan 2015. Maksudnya tahun 2017 ni berbanding dengan 2015, maksudnya 2017 berasaskan 2015 lah. Okey. So kita pun cari indeks perubahan. Okey. So kita lihat
Dia cakap tahun 2017 dengan tahun 2015, jadi kita kaitkan 2 tahun ni sahaja. Sekarang ni kan, kita tengok kat sini soalan ni tak lengkap sebabnya kita tak tahu nilai X. Jadi macam mana awak nak buat? Okay, macam mana awak nak buat? Awak kena tahu dulu dia punya nilai X tu. Hitung harga beg pada tahun 2017. Oh, yang ni pun dia tak bagi tahu. Okey, ni nanti kot. Nilai X ni soalan C kan. Kita cari dulu indeks perubahan tahun 2017 berbanding tahun 2015. Kita cari dululah indeks perubahan tu. Okey. So kita tengok kat sini. Kalau soalan ni pun dia tak bagi. Soalan ni pun dia tak bagi. Tengok soalan ni dia cakap soalan ni kita tak boleh gunakan rumus indeks perubahan sebab kita tak tahu nilai X. Jadi kita dapat indeks peratus peningkatan secara purata sebanyak 36.95. Ni kita tengok maklumat yang seterusnya. Ni soalan kira baru jugalah, yang ni saya tak terangkan lagi kat kelas. Peratus peningkatan secara purata secara purata maksudnya mean tau. Mean ialah purata dan rumus mean sebenarnya adalah indeks perubahan. Okey, mean maksudnya indeks perubahan. Mean maksudnya indeks perubahan. Jadi, kalau 36.95 ni maksudnya indeks perubahan dia I1815 sama dengan 136.95. Sebabnya 18 ni merujuk kepada tahun 2018 berbanding 2015. 136.95 ni sebabnya kita tengok dalam bentuk peratus. Kan? 36.95 ni kita just letakkan 100 sahaja, campurkan dengan nilai ni lah purata dia. Sebab dia kata peningkatan. Kalau penurunan dia kena tolak lah. Okey? Peningkatan ni maksudnya tambah 100 campur dengan 36.95. 36.95. Okey? So indeks perubahan dia akan jadi 136.95. Dan sekarang ni dia cakap cari indeks perubahan bagi tahun 2017 berbanding tahun 2015. So I 17/15 je yang kita nak cari. Okey. Dan kat sini dia bagi tahu harga semua barang tersebut meningkat sebanyak 10% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Yang ni pun kita boleh tulis semua barang, semua maksudnya indeks perubahan, semua barang indeks perubahan tahun 2017 ke tahun 2018 maksudnya 18/17. 18/17 adalah 110 sebabnya kita katakan tahun 2018 berdasarkan tahun 2017 110 untuk semua barang. Sebabnya 100 campur 10. 10 ni adalah peningkatan sebanyak 10%. Banyak sangat maklumat yang tersorok dalam ni. Banyak sangat maklumat yang tersorok dalam ni. So kalau kat sini awak lihat dalam satu ayat ni atas soalan A je dah banyak maklumat untuk dapatkan jawapan untuk soalan B. Jadi soalan ni kira baru jugalah. Kena take note jadi kita dapat dua maklumat ni. 18/17 dengan 18/15. Jadi kita nak dapatkan 17/15 macam mana? Buatkan kaedah jadual. Okey, buat kaedah jadual 2015, 2017, 2018. 2015, 2017, 2018. Okey. 1815 maksudnya 18 atas, 15 bawah. Okey, so 1815 ialah berapa? 136.95. So sini 136.95. Kemudian 1817 maksudnya 1817.
Okey, 1817 ialah 110. Dan kita nak cari nilai 1715. So 1715 ialah X. Ni. Okey, sebab kita tak tahu. Dan kita tahu nilai 100 semua pada asalan. Asalan maksudnya tahun yang sama bahagi dengan tahun yang sama. Iaitu 1515, 1717 dengan 1818. Jadi kita keluarkan dalam bentuk pecahan. X per 100 sama dengan 136.95 per 110. So pindahkan 100 ni jadi darab 136.95 per 110 darab 100. So X berapa? Ni indeks gubahan dia lah. Okay. So dapat 124.5. Tajuk ni susah sebabnya sebabnya soalan ni dikira macam soalan yang kita jarang nampak pattern dia. Pattern dia kita nak jarang nampak. Jadi awak kena ingat saya ulang balik kat sini. Okay, yang ni saya ulang balik. Untuk soalan A saya harap awak faham sebab soalan A ni adalah harga kasut ni pada tahun 2018 ni maksudnya meningkat sebanyak 10%. Jadi kita pun faham harga dia kita just anggap 110 daripada 110 per 100 daripada tahun 2017. So kita darab kita dapat RM99. Okay, saya harap yang tu awak faham lah. Untuk soalan B ni dia jadi rumit sikit sebabnya dia cakap harga semua barang. Maksudnya semua ni adalah gubahan. Okey, gubahan meningkat sebanyak 10% ialah 110. Gubahan ialah 110 untuk tahun 2017 dengan 2018. So sebabkan ada 2 tahun ni awak pun buatlah I yang ada topi 18 per 17 sama dengan 110. Okey, ni maksudnya awak kena buatlah 100 campur 10. Okey. Kemudian peningkatan semua peratus peningkatan bagi semua barang, peratus peningkatan secara purata. Purata ni maksudnya min ataupun semua bahan indeks gubahan. Indeks gubahan. Dan dekat sini dikata meningkat peningkatan meningkat sebanyak ni kita buat plus 36.95. Kalau penurunan maksudnya minus. Itu maksud dia. Sebabkan dia peningkatan dia plus So 100 campur 36.95. Jadi kita punya jawapan I 18 per 15 ialah 136.95 dan I 1817 ialah 110. Alright. So itu maklumat yang saya nak awak tahu dan sebabkan terlalu banyak sangat indeks gubahan. Terlalu banyak sangat indeks gubahan jadi kita pun buat kaedah jadual. Kita buat kaedah jadual dan kita letak je maklumat tu dalam jadual. Kita letak je maklumat tu dalam jadual. Okay. Next. Soalan akhir. Hitung harga beg pada tahun 2017. Dia tanya harga beg pada tahun 2017. Jadi kita kena tahu dia punya nilai indeks gubahan. Kita kena tahu nilai X tu nak cari dia macam mana. Tengok jadual. Ni X. So tahun 2017 kalau nak buat indeks gubahan boleh. Kita ambil indeks gubahan 2017 dengan 2015 sebab kita kaitkan jadual ni sahaja. Okey. Sekejap Saya nak baca lagi sikit. Awak boleh cari indeks harga bagi 2017 per 15 ni. Awak boleh gunakan kaedah yang sama macam tadi. Ataupun kita dah dapat kita dah dapat dah indeks gubahan. Kita dah dapat indeks gubahan 2017-15. So kita buat je lah kot macam biasa kan. Kita buat je. Ni kita jadikan ni sebagai nilai apa ni? Saya nak letak satu nilai lah. Saya letak nilai P lah Saya letak nilai P. So sekarang ni kan bukan ni. Kat sini nilai P. Okay.
Indeks gubahan tu maksudnya indeks harga darab dengan pemberat. Itu awak kena ingat lah. Indeks gubahan maksudnya indeks harga darab dengan pemberat. So kita pun buat indeks harga darab dengan pemberat. So 135 darabkan dengan pemberat dia 120. Ni kita buat dulu lah sebab nanti awak tak nampak lah. Kita buat dulu 135 darab dengan pemberat. Okay, tambahkan dengan 120 darabkan dengan pemberat dia 180. Okey, kemudian tambah dengan P. P ni sebab kita tak tahu indeks harga dia berapa. Sebab kalau kita lihat kat sini, ni 135. Ni 120 dan ni kita tak tahu nilai, kita letakkan sebagai P. So kita letak P darabkan dengan 60. Okey. Next, kita perkan dengan jumlah pemberat. Jumlah pemberat tu maksudnya dalam bentuk carta pi kan. So kita tambah je semua carta pi tu dapat 360. Okey, 360 darjah. Samakan dengan jawapan indeks gubahan. Sebab apa? Sebab ni rumus indeks gubahan. Tahun apa? Tahun 2017 dengan 15. So indeks gubahan bagi tahun 2017-15 ialah 124.5. Ni So samakan dengan 124.5. Okey. Kemudian kita kira je macam biasa. Bahagi ni 360 ni pindah jadi darab lah. So kita pindahkan dia jadi 124.5 darab 360. Okey, dia jadi 44820. Okey, ini kita kira lah 60p 60p tambah dengan something nombor lah. Nombor je yang kita boleh kira. Yang mana tak boleh kira tu kita letak tepi. Contohnya 60 kali P, settle yang tu je lah. 60P. Okey, kemudian 135 kali 120 campur dengan 120 kali 180. Kita dapat 37800. Okey, so samakan dengan 44820. Okey, kemudian cari nilai P 60P sama dengan 44820 tolak 37800 dapat berapa? Ni kita kena pindah jadi tolak lah. So 44820 820 tolak dengan ni 37800 ni. Sebab kita nak pindahkan dia positif jadi negatif. Ni pindah jadi negatif So jawapan dia jadi 7020. Kemudian P ialah berapa? Pindahkan 60 tu jadi bahagi. So 7020 bahagi 60. Sebab darab ni 60P ni maksudnya darab. Darab pindah jadi bahagi So kita dapat P sama dengan 117. Jadi kita dapat indeks harga dia. Kita tulis kat sini 117. Okay, ni 117. Baru boleh cari nilai X. Dia macam orang kata sebenarnya dia nak cari dua-dua sekali. Dia nak cari harga dengan dia nak cari indeks harga. Jadi sekarang ni kita boleh gunakan rumus yang sama lah. Rumus indeks perubahan kita boleh letak. Lepas tu kita letak rumus indeks harga. Sebab tu markah ada 5 markah sebab besar. Okay, so kita gantikanlah dalam rumus indeks harga I1715. Okay, kita letakkan X perkan dengan harga dia. Tahun 2017 tu X. So RM30 untuk beg untuk beg. So RM30 X per 30 darab 100 samakan dengan indeks gubahan tadi. Indeks harga tadi. Okey, dia samakan dengan 117 lah. Ni, nilai P tu. So cari nilai X. X sama dengan berapa? 30 tu bahagi pindah jadi darab lah. Ni yang bawah ni 30 ni pindah ke kanan dia jadi darab. So 117 kali 30 dapat 3500. Okey, 3510. Okey, 100 kali X dapat 100X. Kemudian pindahkan 100 jadi bahagi. Jadi X sama dengan RM 35.10. 35.10. Payah soalan ni.
Sebab apa? Sebab kita tak pernah jumpa tapi sebenarnya pernah buat, cuma tak pernah jumpa. Jadi dia gabungkan pattern indeks perubahan tu dengan indeks harga. Jadi saya harap awak fahamlah, sebab yang ni awak boleh tonton berkali-kali lah. Dan cuba buat sebab yang ni famous, soalan yang sangat famous. Okey, itu saja untuk video ni. Saya harap awak dapat lengkapkan latihan dan hantar terus ke dalam Google Classroom. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi.